Selamat pagi, salam sejahtera. Bersua semula bersama kelas Cikgu Chris. Okey, minggu ini untuk video kali ini, Cikgu Chris akan bersama dengan murid-murid sekalian tentang topik bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Okey, yang pertama kali kita akan bersama-sama melihat 7.1 iaitu matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, ada 3 matlamat penentangan. Okey, masyarakat tempatan dulu menentang kerana 3 sebab ini. 3 matlamat ini iaitu yang pertama, pertahan hak dan kedudukan pemerintah tempatan. Kedua, untuk mengembali dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional. Dan yang ketiga, menentang pentadbiran dan peraturan baharu yang menyusahkan hidup rakyat. Okey, ingat 3 perkara ini. 3 matlamat perjuangan masyarakat tempatan. Okey, kita lihat di sini murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Jika tadi 3 matlamat, terdapat 3 bentuk juga untuk penentangan. Bentuk yang pertama adalah penentangan bersenjata. Okey, yang kedua adalah mencabar perjanjian. Yang ketiga adalah menggunakan sistem perundangan. Okey, Cikgu Chris teruskan. Apa itu penentangan bersenjata? Penentangan itu adalah penentangan yang diketuai oleh golongan bangsawan tempatan, pembesar-pembesar tempatan dan juga adalah pemimpin agama yang tidak puas hati dengan pembaharuan yang dibuat oleh British. Jadi, golongan ini menentang British dengan nekat, iaitu mereka menggunakan senjata. Apa itu senjata? Iaitu peralatan perang, keris. Okey, itu adalah contoh senjata yang digunakan. Jadi di Terengganu muncul tokoh dalam kalangan pemimpin agama. Mereka memperjuangkan masyarakat tani yang ditindas. Kenapa? Sebab pelaksanaan cukai barat yang tidak mengikut syarak. Okey, cikgu teruskan murid-murid. Okey, untuk bentuk penentangan yang menggunakan senjata, ada terbahagi kepada 2 tempoh masa. Kita lihat kepada tempoh masa yang pertama iaitu pada abad ke-19. Ada 5 tokoh yang menentang pada abad itu iaitu yang pertama Dolsat di Nanning, Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan, Datuk Bahaman di Pahang, Rentap di Sarawak, dan yang kelima adalah Sahrif Masahur di Sarawak juga. Okey, ini adalah 5 tokoh penentangan pada abad ke-19. Okey, manakala pada abad ke-20, dalam tempoh masa ini ada 2 orang tokoh penentangan, iaitu yang pertama adalah Tok Canggut, iaitu menentang di Kelantan, dan yang kedua adalah Mat Saleh, penentang di Sabah. Okey, cikgu teruskan. Kita akan lihat satu persatu, okey, penentangan tokoh-tokoh ini. Kita akan lihat siapa tokoh ini, kita akan lihat sebab penentangan dan kita lihat peristiwa penentangan tokoh ini. Okey, yang pertama kita lihat Dolsait di Nanning terlebih dahulu. Dolsait ini namanya adalah Abdul Said bin Omar dan diberi gelaran penghulu Nanning Seri Merah Raja Dolsait. Okey, dilahirkan pada tahun 1773, berasal daripada suku Semelenggang. Okey, kita boleh lihat di sini gambar Dolsait. Okey, ini adalah Dolsait. Okey, kita lihat kenapa dia menentang. Dia menentang bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 oleh British terhadap Nanning. Dia tak puas hati kerana cukai ini. Jadi beliau menawa Nanning adalah sebuah
negeri yang merdeka. Kenapa perlu membayar cukai kepada British? Jadi, apa bukti penentangan, apa peristiwa penentangan? Beliau bermuafakat dan mengadakan pakatan dengan pemimpin Rembau dan orang Melayu dari wilayah lain, iaitu tentang British, Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, Penghulu Gemenceh, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Rencat, Penghulu Linggi, Johor dan Ulu Muat. Okey. Pakatan ini pakatan tadi ya, yang bersetongkol, yang bersama dengan Dorsite untuk menentang. Berjaya mengumpul 4,000 orang hulu balang Melayu bersatu menentang British. Okey, jadi pada tahun 1831 berlaku Perang Naning Pertama dan dia, iaitu beliau, Dorsite dan pengikutnya berjaya mengalahkan British. Pemuafakatan Dorsite dengan pembesar Melayu lain tidak kekal lama. British berjaya memecah belahkan pakatan itu. Okey, jadi bila pakatan berpecah, British berjaya menakluk tabur pusat pentadbiran Naning dan menyatukan Naning dengan Melaka. Okey, itu adalah contoh penentangan yang dilakukan oleh Dorsite. Penentangan bersenjata yang kedua iaitu dilakukan oleh Yang Tuan Amtah di Negeri Sembilan. Yang Tuan Amtah iaitu Tunku Amtah adalah anak Raja Radin, Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Okey, Yang Tuan Amtah telah dilantik menjadi Yang Tua Seri Menanti. Kenapa menentang? Kerana dia menentang campur tangan British di Sungai Ujong, menggugat kedaulatan bangsa. Beliau bimbang British akan meluahkan kuasa ke wilayah di sekitarnya. Jadi, Yang Tuan Amtah telah memimpin 4,000 orang pengikutnya, okey, tentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan tentera British. British berjaya mengalahkan, okey, Yang Tuan Amtah di Paroi dan Bukit Putus. Pada 1876, baginda berunding dengan Gubernur Negeri Selat iaitu William Jervois. Okey, melalui rundingan itu, British melantik Yang Tuan Amtah sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Okey, ini adalah peta-peta yang menunjukkan jajahan Taluk Seri Menanti dan kawasan pertempuran pada tahun 1874. Okey, seterusnya kita melihat penentangan yang ketiga pada abad ke-19 iaitu Datuk Bahaman di Pahang. Okey, Datuk Bahaman ini nama asalnya dikenali sebagai Abdul Rahman bin Iman Noh, dikenali sebagai Datuk Bahaman, dilantik sebagai pembesar Termeloh setelah kematian orang kaya Indra Segera. Okey, peristiwa penentangan adalah pada tahun 1891, beliau telah melancarkan gerakan tentang British, iaitu membantu Tok Gajah, Imam Perang Rasul dan Mat Kilau. Okey, pada tahun 1894, okey, Datuk Bahaman dan pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Jadi British bertindak balas, dia menghantar Colonel Walker dan berjaya menawan semula Jeram Ampai. Jadi Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu, berakhirlah Perang Pahang. Jadi kenapa dia melakukan penentangan ini? Kenapa? Sebab Datuk Bahaman ni menentang British di Pahang kerana beliau hilang hak mengutip cukai. Dan British membina balai polis tanpa pengetahuannya. Jadi itu yang menyebabkan ketidakpuashatian Datuk Bahaman di Pahang. Okey, cikgu teruskan. Penentangan di Sarawak iaitu dilakukan oleh Rentap. Okey, nama asal Rentap adalah Libau, lahir tahun 1800. Rentap ini dikenal sebagai pengoncang dunia, digelar Raja Ulu dan Raja Darat, pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Kenapa dia menentang? Sebab Rentap dituduh sebagai lanun oleh James Brooke. James Brooke cuba menghapuskan penempatan orang Iban. Itu yang menyebabkan ketidakpuashatian Rentap pada ketika itu. Jadi pada tahun 1853, Rentap telah menyerang kubu Brooke di Nanga Sekerang. Okey, iaitu telah mengorbankan seorang pegawai James Brooke bernama Alan Lee.
Pada tahun 1854, James Brooke menyerbu kubu rentap di Sungai Lam, rentap berundur ke Bukit Sadok. Dan seterusnya 1857, Charles Brooke menggempur rentap di Bukit Sadok. Rentap berjaya mengundurkan pasukan Charles Brooke. Jadi, Charles Brooke dia pada tahun 1858 pula menggempur kubu rentap Bukit Sadok buat kali kedua. Tengok berapa kali percubaan oleh British cuba melawan rentap. Jadi, Charles Brooke 1861 menyerang kubu rentap Bukit Sadok kali ketiga. Ada 3 kali serangan daripada Brooke. Okey, daripada Charles Brooke. Dan rentap akhirnya berundur ke Entabai. Beberapa tahun lepas itu barulah beliau meninggal dunia. Okey. Seterusnya kita lihat penentangan Sarif Masahur di Sarawak. Sarif Masahur adalah seorang pembesar di Serikai di kawasan Sungai Raja. Pada 1849 dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei, berasal dari Kampung Ikan. Kenapa Sarif Masahur menentang? Sebab kewibawaan dia tergugat bila Serikai diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Jadi, dia cuba mengusir James Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang hilang selepas James Brooke memerintah di Sarawak. Jadi kita lihat contoh peristiwa penentangan Sarif Masahur. Pada 1860, Sarif Masahur mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Petinggi Abdul Ghaffur dan Pangeran Temenggung Hashim, Jalil dan Sadong telah menggulingkan dinasti Brooke di Kuching. Beliau mengajak orang Melayu dan Dayak sertai pakatan tersebut. Jadi Sarif Masahur ini dia telah menggunakan jalan laut serang Kuching dari arah barat. Okey, tengok kebijaksanaan penentang pada masa itu. Datuk Petinggi Abdul Ghaffur melacak serangan dari arah timur. Brooke mempertahankan serangan menggunakan kapal perang dan senjata moden. Akhirnya kedua-dua tokoh ini telah dibuang negeri oleh Brooke. Okey, itu penentangan pada abad yang ke-19. Seterusnya kita melihat pada abad ke-20 penentangan Tok Janggut di Kelantan. Okey, kita lihat di sini. Nama sebenar Tok Janggut adalah Haji Hassan bin Munas. Lahir pada 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Pendidikan pondok di Kelantan dan Mekah. Okey, itu sejarah pendidikan Tok Janggut. Kenapa Tok Janggut menentang? Sebab dia menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif, Ketua Jajahan Pasir Putih. Dia menentang peraturan cukai 1915 yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Jadi beliau bersemangat jihad menentang British. Okey, ini kita lihat peta-peta di sini adalah peta kawasan kebangkitan Tok Janggut menentang di Kelantan. Kita boleh lihat di sini ya. Peristiwa penentangan pada pada tarikh 29 April 1915, Tok Janggut mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib memboikot pengenalan cukai British. Jadi rancang menyerang Pasir Putih dan mendapat sokongan dari Haji Said, iaitu Penghulu Adam dan Cik Ishak Merbol. British menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam Papuh Sari, menyebabkan Tok Janggut telah terkorban pada ketika itu. Okey. Dan kita lihat pada abad yang ke-10, Mat Saleh iaitu penentangannya di Sabah. Kita lihat Mat Saleh atau Muhammad Saleh dilahirkan di Inanam, Sabah, berketurunan Bajau dan Suluk. Kenapa dia menentang? Kerana menentang tindakan SBUB mengambil alih hak pungut cukai yang menyebabkan pembesar tempatan hilang kuasa. Jadi Mat Saleh mengadakan rundingan dengan SBUB, gagal. Gubernur Beaufort menganggap Mat Saleh ancaman kepada SBUB. Jadi, peristiwa penentangannya pada Julai 1897, Mat Saleh telah menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya, membina kubu di Ranau. November 1897, Mat Saleh telah menyerang Ambung. 1898, Kowi mengadakan rundingan dengan Mat Saleh di Menggatal. Mat Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. 1899, SBUB tidak menepati janji dan ambil alih pentadbiran Tambunan.
Pasukan tentera SBUB menyerang kubu Mat Saleh di Tepung, Tambunan secara besar-besaran. Jadi tahun 1900 Mat Saleh gugur dalam pertempuran di Tambunan. Okay. Ini contoh penentangan bersenjata yang dijalankan oleh penentang ataupun tokoh-tokoh perjuangan yang menentang ketika itu. Okey, murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, cikgu teruskan. Seterusnya adalah penentangan bersenjata abad ke-20 iaitu Mat Satur di Sabah. Okey, Mat Satur ini juga, Mat Satur adalah orang kanan dan Ketua Lieutenant Mat Saleh. Bertanggungjawab melindungi kubu Mat Saleh di Tibabar, pemimpin Kedazan Dusun di Tambunan dan dikenali sebagai Mat Jatuh. Dia menentang kerana perjuangan kedaulatan tanah air dan meneruskan perjuangan selepas kematian Mat Saleh. Dia meneruskan perjuangan. Okey. Jadi Mat Satur dia membina kubu di Kampung Kepayan. Lama Kambunan berhampiran dengan kubu Mat Saleh di Tibabar. Okay, tujuannya melambatkan serangan British. Jadi 1900 kita melihat di sini British berusaha menamatkan kebangkitan Mat Satur dan Mat Saleh. Mat Satur dan pengikutnya telah berundur ke Sungai Sunsuran. April 1900 Mat Satur berjaya menawan Kudat dan British serang balas menyebabkan beliau telah terkorban. Okey, jadi tambahan untuk abad ke-20 ada 3 orang penentang bersenjata. Okey. Jadi, bentuk penentangan yang kedua pula adalah mencabar perjanjian. Apa itu mencabar perjanjian? British campur tangan di negeri-negeri Melayu menggunakan pelbagai strategi seperti yang telah cikgu ajar sebelum ini, iaitu salah satunya adalah menterai perjanjian dengan pemerintah tempatan. Raja-raja Melayu sedar bahawa kehadiran presiden dan penasihat British bukan setakat memberi nasihat tapi cuba memerintah. Kesannya muncul pemerintah tempatan yang cuba mencabar perjanjian tersebut. Okey, apa tokoh yang mencabar perjanjian iaitu Datuk Maharaja Lela di Perak. Okey, kita lihat siapa Datuk Maharaja Lela iaitu Datuk Maharaja Lela Pandak Lam, berketurunan Daeng Salali, anak Raja Bugis berasal dari daerah Luk, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela orang besar berlapan perak dan mentadbir pasir Salak. Kenapa dia menentang? Dia menentang kerana residen British. Dia tak suka pelantikan residen British kerana mengambil alih kuasa Sultan, ambil hak kutip cukai dan mencabuli adat resam orang Melayu. Oleh itu, pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah dan Pembesar Perak mengupah R.C. Woods Peguam dari Pulau Pinang memansuhkan perjanjian Pangkor tetapi gagal. Beberapa mesyuarat sulit diadakan antara Sultan Abdul dengan pembesar membincangkan pakatan menghapuskan J.W.W. Birch. Jadi 2 November 1875, J.W.W. Birch diiringi oleh Lieutenant Abdul Mat Arshad, jurubahasanya dan sepasukan tentera tiba di Pasir Salak. Menampal pengisytiharan ambil hak pungut cukai oleh British. Kesempatan digunakan oleh Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya membunuh J.W.W. Birch ketika itu. Jadi pada 2 November 1875, J.W.W. Birch telah dibunuh. Okey, 1877 Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandai Indut dan Si Petum dihukum gantung sampai mati. Okey, jadi selepas itu Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim pula dibuang negeri. Okey, cikgu teruskan dengan penentangan menggunakan sistem perundangan. Siapa? Apa itu sistem perundangan? Gerakan kebangkitan tentang sistem pentadbiran British di Terengganu berlaku pada 1922, 1925 dan 1928. Ciri menarik dalam gerakan kebangkitan tani di Terengganu adalah kebijaksanaan pemimpin yang menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang peraturan baru yang diperkenalkan oleh British. Okey, siapa tokoh ketika itu adalah Haji Abdul Rahman Limbong. Okey, kita teruskan. Siapa dia? Dia adalah Ketua Gerakan Kebangkitan Tani. Nama sebenar adalah Haji Abdul Rahman
bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Kadir, diberi gelaran Haji Abdul Rahman Limbong, berasal daripada petani dan Terengganu, lahir pada tahun 1868 dan meninggal di Mekah pada 1929. Kenapa dia menentang? Sebab dia menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu. Dia menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Jadi, Haji Abdul Rahman Limbong ini dia telah memohon lesen menjadi wakil kepada tertuduh. Beliau bertindak sebagai peguam wakil penduduk Ulu Telemong menentang pihak kerajaan diwakili oleh Ranger Hutan. Kegagalan pihak peguam cara pendakwa dan hakim menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong menyebabkan perbicaraan ditangguh dan berakhir tanpa keputusan. Akhirnya, perbicaraan ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi, pada 1928 berlaku kebangkitan tani British tangkap beliau atas tuduhan menghasut. Beliau telah dibicara dan dibuang negeri ke Mekah. Okey, ini adalah contoh gambar-gambar penduduk tempatan menghadiri perbicaraan bagi menyatakan sokongan kepada Haji Abdul Rahman Limbong pada ketika itu. Okey, murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Apa yang dapat cikgu simpulkan di sini adalah perjuangan menentang British dipimpin oleh golongan bangsawan, pembesar tempatan dan pemimpin agama disokong oleh masyarakat tempatan demi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan tanah air. Jadi, keberanian, permufakatan dan kebijaksanaan mereka menentang British memberikan inspirasi kepada kita generasi muda masa kini supaya bersatu padu memperkasa maruah bangsa sekaligus memastikan negara kita tidak dijajah. Okey, itu sahaja video cikgu untuk kali ini. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu sehingga habis. Tuhan memberkati. Stay safe.